Zakat merupakan rukun Islam ketiga dan wajib ditunaikan mengikut kiraan tertentu terhadap umat Islam. Pusat-pusat zakat menjadi tumpuan utama apabila menjelang hujung tahun kerana umat Islam berlumba-lumba mahu menyelesaikan ibadat zakat pendapatan mereka. Pada awal tahun 2023 ini, Sumber TV sempat menemubual Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor, Muhammad Sabirin Muhammad Sarbini untuk bertanyakan mengenai kutipan dan agihan zakat terutamanya di negeri ini. Lembaga Zakat Selangor ni adalah sebuah institusi yang ditubuhkan di bawah Majlis Agama Islam Selangor yang bertanggungjawab di atas segala pengurusan zakat di negeri Selangor khususnya. Pengurusan zakat ni kita boleh pecahkanlah kepada beberapa bahagian. Iaitu yang pertama sekali adalah mengenai pengurusan kutipan zakat di negeri Selangor. Iaitu tanggungjawab kami melibatkan daripada melaksanaan perancangan, dakwah, promosi, menyebarkan maklumat, galakkan juga kepada pengeluar-pengeluar zakat untuk menunaikan tanggungjawab zakat termasuk sehingga pembayaran zakat oleh pengeluar-pengeluar zakat. Itu bagi kutipan. Dan yang kedua adalah untuk memperkasakan agihan dengan efektif, itu selepas kutipan dana-dana tersebut akan diagihkan mengikut 8 asnaf mengikut kriteria dan juga kelayakan mereka. Dan agihan-agihan ni kita laksanakan melalui semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkanlah, memastikan kelayakan mereka untuk menerima bantuan-bantuan tersebut. Dan dalam agihan itu juga, selain daripada bantuan-bantuan yang kita berikan, bantuan kelangsungan hidup seperti makanan, bantuan minuman, pakaian dan sebagainya, kami di Lembaga Zakat Selangor juga mengadakan inisiatif yang proaktif, iaitu mengadakan pelaksanaan untuk usaha-usaha mengeluarkan mereka daripada kemiskinan. Selain daripada bantuan kelangsungan hidup, kami juga mengadakan bantuan-bantuan atau inisiatif untuk mengeluarkan mereka daripada kemiskinan mereka sekarang. Yang ini kami panggil bantuan pembangunan asnaf yang terdiri daripada pelbagai inisiatif, iaitu pertama sekali daripada segi bantuan kerjaya, bantuan keusahawanan dan juga bantuan pendidikan. Dan akhir sekali, peranan Lembaga Zakat Selangor kepada pengurusan Lembaga Zakat Selangor sendiri adalah untuk memperkasakan pengurusan zakat Selangor, iaitu memastikan semua keperluan-keperluan organisasi diadakan di negeri Selangor, iaitu pelaksanaan pengurusan yang terbaik dan profesional, seperti memastikan integriti yang tinggi untuk pelaksanaan agihan dan kutipan dan juga kepatuhan, iaitu compliance daripada segi pengurusan. Ini adalah untuk memastikan semua dana-dana yang disumbangkan oleh pengeluar zakat itu telah dimanfaatkan secara terbaiknya bagi manfaat asnaf dan juga bagi benefit pengeluar zakat. Bagi tahap kesedaran umat Islam di negeri Selangor ni untuk mengeluarkan atau untuk membayar zakat ni, pertama sekali kita lihat daripada peningkatan tahunan lah bayaran zakat. Alhamdulillah, peningkatan bayaran zakat daripada tahun ke tahun menunjukkan peningkatan ya, walaupun daripada 2 tahun yang kita mengalami isu COVID, keciciran pekerjaan dan sebagainya, alhamdulillah peningkatan bayaran zakat tetap berlaku. Ini jika kita lihat daripada peningkatan bayaran zakat. Dan alhamdulillah pada tahun lepas Lembaga Zakat Selangor mencapai kutipan sebanyak 993 juta. Itu rumusan pertama, peningkatan bayaran zakat bertambah dan juga bilangan pengeluaran zakat bertambah. Yang kedua, sama ada bilangan tersebut atau jumlah tersebut telah mencapai jumlah yang sepatutnya. Bagi situasi yang kedua ini, kita dapat lihat walaupun jumlah pengeluar zakat pada tahun lepas berjumlah lebih daripada 340,000 pengeluar zakat dan jumlah kutipan sebanyak 993 juta, namun daripada kajian dalaman kami sendiri,
kami mendapati bahawa bilangan tersebut masih di dalam sekitar 25% saja daripada jumlah yang layak mengeluarkan zakat di negeri Selangor. Tolak B40, tolak mereka yang umur di bawah 25 tahun. Jadi masih ada lagi ruang dalam 70% lagi yang belum menunaikan tanggungjawab zakat yang layak. Kita dah tolak yang tak layak dan asnaf dan sebagainya. Itu kajian dalaman kami lah. Jadi rumusannya hanya baru 25% menunaikan tanggungjawab zakat dengan jumlah kutipan sebanyak 993 juta pada tahun lepas. Jika kita lihat pada bayaran tahun lepas 25% yang mengeluarkan zakat, jumlah hampir 1 bilion, iaitu 993 juta. Jadi kalau kita anggarkan sebenarnya kajian dalam Lembaga Zakat Selangor, kami anggarkan dalam 1.4 juta penduduk Selangor yang layak sebenarnya, merujuk kepada data-data historical daripada pihak DOSEM yang kami dapat pada tahun 2010 punya data. 1.47 juta rakyat di negeri Selangor yang layak daripada jumlah keseluruhan hampir 7 juta umat Islam di negeri Selangor. Jika 25% jumlah bayaran sudah mencapai hampir 1 bilion, iaitu 993 juta pada tahun lepas, kalau kita double up that figure, gandakan jumlah 600,000, rasa kita dah hampir boleh mencecah 2 bilion. Dan kalau jumlah tu mencapai kepada 1 juta pengeluar zakat yang sepatutnya, kita boleh lihat sekurang-kurangnya 2.5 bilion. Ini hanya anggaran kasar, dalaman saja, belum lagi kajian yang terperinci. Tuan kata 1.4 juta yang layak, sepatutnya yang layak bagi zakat. Mesti ada yang tak bayar zakat tu. Jadi lembaga zakat ada hak tak untuk, bukanlah saman, kenakan tindakan kepada yang tak beri zakat? Sebenarnya dulu lagi telah diadakan enactment untuk penguatkuasaan ni, tetapi pihak Lembaga Zakat Selangor mengambil mandat daripada pihak pengurusan tertinggi lagi, mengatakan bahawa kita dulukan bahagian dakwah, iaitu dakwah dulu, sebarkan maklumat, motivate bakal-bakal pengeluar zakat, dan adakan promosi-promosi yang tertentu agar bayaran zakat ni yang dilakukan ni terbit daripada inisiatif atau kesedaran dan kemahuan mereka sendiri dahulu sebelum diadakan penguatkuasaan. Setakat ni memang tak ada penguatkuasaan dari segi denda, dari segi denda buat masa ni jika dibandingkan dengan regulator atau pengawal selia lain yang ada yang melaksanakan penalti, Lembaga Zakat Selangor tidak ada. Kami cuma adakan hibahan, dakwah, kesedaran, motivasi dan juga peringatan friendly reminder lah. Kalau dah nak tempoh mereka bayar zakat, belum bayar zakat lagi, kami cuma menghantar awareness, sedikit soft reminder, ingatkan dah sampai tempoh masa ni. Bagi soalan ni, saya ingin berkongsi dulu secara keseluruhan, iaitu sumbangan Lembaga Zakat Selangor, pada saya lah, kita tak boleh kategorikan lah besar, kecil dan sebagainya, sebab sumbangan Lembaga Zakat Selangor ni, sumbangan atau bantuan ni diadakan secara berterusan daripada hari ke hari, bulan ke bulan, minggu-minggu, bulan ke bulan dan secara tahunan. Dia tak ada satu hari pun yang bantuan ini tidak diberikan. Jika dibandingkan dengan agensi-agensi lain atau institusi atau persatuan-persatuan lain, mungkin mereka one off. Tapi Zakat Selangor ni kami sediakan bantuan dan berikan secara langsung berterusan, tak ada satu hari pun bantuan tidak diberikan. Contoh pertama sekali adalah bantuan asasi. Bantuan asasi ini adalah bantuan yang mesti diberikan kepada asnaf fakir miskin untuk memastikan kelangsungan kehidupan mereka. Contoh adalah seperti bantuan makanan. Bantuan makanan bulanan kami bekalkan kepada tidak kurang daripada 17,000 keluarga di negeri Selangor setiap bulan sebelum 25 hari bulan setiap bulan. Jadi bagi tempoh tersebut
sebelum 25 bulan mereka akan terima bantuan bekalan makanan berbentuk daripada makanan kering, beras, tepung, minyak, garam dan sebagainya akan dihantar ke doorstep mereka, iaitu di depan pintu. Mereka tak perlu keluar. Kami telah engage dengan operator untuk hantar ke rumah-rumah mereka. Jadi ini satu, dapat membantu mereka menjimatkan kos perjalanan nak beli barang, memastikan barang-barang keperluan mereka tu mereka terima dan sebagainya. Itu antaranya yang pertama. Yang kedua, bantuan kewangan bulanan juga kita ada bekalkan pada setiap keluarga setiap bulan without fail yang masih layak. Jadi kita pun kami memudahkan mereka. Mereka tak perlu keluar pergi bank dan sebagainya, kami debitkan kepada akaun mereka. Itu yang kedua. Selain daripada itu, bantuan-bantuan lain seperti yang rutin, bantuan sewa rumah bulanan. Ya, mereka tempat tinggal mereka. Kami mana asnaf tak dibuatkan rumah, kami bayarkan bantuan sewa rumah mereka mengikut kelayakan mereka lah. Mereka pun tidak perlu keluar ke mana-mana, kami terus debitkan kepada akaun pemilik rumah tersebut. Jadi setiap bulan tanpa gagal, kami akan teruskan bantuan tersebut. Jadi itu adalah antara bantuan-bantuan rutin setiap hari, setiap minggu, setiap bulan yang telah dibekalkan oleh Lembaga Zakat Selangor. Jadi bantuan ini pun pada kami besar, ya, pada mereka. Dan selain daripada itu, bantuan-bantuan yang kita boleh lihat, bantuan berskala besar, one off pada tahun lepas, 2022, adalah seperti bantuan pertama sekali adalah bantuan kami panggil Zakat Selangor Peduli. Ini merupakan tahun kedua pada tahun lepas, ya. Bantuan Zakat Selangor Peduli ini diadakan atau dibangunkan merujuk kepada rentetan keperluan kehidupan, merujuk kepada keperluan hidup masa itulah, bermula daripada PKP tahun lepas. Mana yang berhenti kerja dan sebagainya, mana yang tidak mencukupi, kami bantu. So jumlah pada tahun ni yang telah disediakan pada tahun 2022 telah disediakan berjumlah 70.7 juta keseluruhannya. Dan secara langsung dia melibatkan dalam lebih daripada 28,000 penerima dan penerima individu, dan juga melibatkan 85 institusi yang terima bantuan Zakat Selangor Peduli ini. Individu ni mereka tak cukup duit, kami bagi one off lah, 500 dan sebagainya. Dan juga institusi ni kami faham ada institusi yang tak dapat meneruskan atau tak mencukupi perbelanjaan mereka seperti sekolah-sekolah agama, Maktafi, disebabkan BKP dan orang masih belum lagi menghantar ramai pelajar, mereka tidak dapat membayar bil-bil seperti utilities, sewa dan sebagainya. Kami juga menyantuni institusi tersebut. Yang kedua yang boleh katakan persediaan terbesar juga bagi Zakat Selangor, rentetan juga daripada tahun yang sebelumnya, iaitu pada tahun 2021 berlaku banjir besar, ya, kita maklum, ya. Dan pada masa tersebut ramai tidak menyangka situasi banjir tersebut akan berlaku di negeri Selangor secara skala besar. Jadi pada tahun sebelumnya kami telah memperuntukkan sebanyak 37 juta. Itu actual yang telah dibelanjakan setelah berlaku banjir tersebut. Tapi pada tahun lepas, 2021, Lembaga Zakat Selangor telah menyediakan peruntukan sebanyak hampir 19 juta untuk tujuan banjir tersebut, merujuk kepada tuntutan jika berlaku. Kami pun menyediakan peruntukan tersebut jika berlaku banjir berskala besar tersebut. Tapi Alhamdulillah, sehingga hari ini tidak berlaku banjir berskala besar, banjir tahunan biasa di kawasan-kawasan yang memang berlakunya banjir. Tapi kami bantu juga. Tapi jumlah dia tidaklah sebesar jumlah tahun lepas, merujuk pada tuntutan jika dibandingkan peruntukan yang telah disediakan sebanyak 19.2 juta. Tahun 2021, agihan zakat yang telah diagihkan berjumlah 920 juta. Ia merujuk kepada kutipan pada tahun lepas, iaitu hampir 933 juta. Pada tahun lepas, maklumat yang dekat yang ada tu, 800 lebih juta tu, saya rasa itu belum sampai hujung tahun lagi, kan, baru tengah. Dan hujung tahun kami mensasarkan agihan lebih besar daripada tahun lepas,
iaitu melebihi 922 juta, dan daripada anggaran ya yang belum official lagi, menganggarkan bantuan tahun ini melebihi 1 bilion keseluruhannya. Tapi data yang sebenar-benarnya hanya akan boleh diberikan selepas data diaudit. Tapi kami memang optimis bantuan melebihi 1 bilion pada tahun ini. Faktor antara faktor kenapa dia makin meningkat Agihan. agihan. Okey, satu yang meningkat daripada segi agihan ya, pertama sekali adalah bilangan penerima asnaf ya. Pada tahun ni tahun 2022, bilangan asnaf baru yang dicapai berjumlah melebihi daripada 7,000 asnaf baru. Banding yang sedia ada lah. Yang sedia ada ni mungkin pada tahun lepas jumlah dalam 65,000, mungkin ada di antara dalam tahun tersebut ada yang keluar. Ada yang dah tinggi pendapatan, dia keluar. Dia come in and goes. Tapi untuk asnaf baru, pencarian baru, kami telah mencapai lebih daripada 7,000 asnaf baru pada tahun 2022 berbanding dengan tahun sebelumnya. Asnaf baru cuma berjumlah dalam 4 hingga 5,000 saja. Jadi peningkatan bilangan asnaf baru, dan yang kedua, peningkatan bilangan asnaf baru ni disebabkan kami faham melihat kepada situasi impak pandemik tahun lepas, ramai yang berhenti kerja kan, dan sebagainya. Ramai belum mendapat pekerjaan lagi pun ada. Kami menggiatkan lagi usaha-usaha untuk menjejak, mencari, mentaksir dan meluluskan asnaf-asnaf yang baru ni dengan pelbagai rangkaian-rangkaian barulah kami cari. Kalau dulu ada mungkin 2-3 agensi kami kolaborasi, dan tahun ni mungkin lebih ramai. So kami nak menjejak seramai mungkin yang dapat dicapai. Every year dia akan meningkat. Kami selain daripada, untuk makluman, kami selain daripada menggunakan tenaga Lembaga Zakat Selangor sendiri, yang total keseluruhan warga kerja berjumlah 650 lebih kurang, kami juga melantik lebih 2,000 penolong amil di karya-karya tersebut. Setiap masjid, setiap daerah, setiap negeri, setiap kawasan ada dilantik penolong amil karya, sebab mereka lebih arif di kawasan mereka, seperti ketua-ketua kampung, seperti ahli-ahli jawatankuasa surau, imam. Mereka lebih arif dengan kawasan mereka dan penduduk di sekitar. Jadi mereka boleh beri bantuan nama dan terus boleh mendaftarkan mereka sebagai asnaf fakir miskin ikut kelayakan-kelayakan. Dan mereka ni telah kami boleh katakan memberi ilmu dan mengada taklimat bagaimana kriteria-kriteria untuk memastikan mereka termasuk di bawah asnaf yang boleh didaftarkan di bawah Lembaga Zakat Selangor. Itu daripada segi bilangan. Daripada segi jumlah agihan yang diberikan juga meningkat, seperti saya maklumkan tadi. Agihan pada tahun 2022 meningkat dan insya-Allah melebihi 1 bilion, merujuk pada data audit nanti. Tapi memang kami optimislah lebih 1 bilion pada tahun ini. Ini disebabkan juga dengan peningkatan kutipan pada tahun 2022. Meningkatnya kutipan dan bayaran daripada semua pengeluar zakat sedia ada dan yang baru, ini juga memberi dorongan ya dan semangat pada kami untuk terus meningkatkan lagi agihan. Sebab ada kutipan, adalah agihan. Okey, secara dasarnya kutipan zakat perniagaan memang kami mensasarkan setiap tahun meningkatlah. Itu daripada sasaran kami. Tapi kami juga faham ya, merujuk kepada impak pandemik 2 tahun lepas ni, dan secara nyatanya impak pandemik ni khusus pada usahawan dan juga syarikat-syarikat korporat ni, impak dia akan berlaku kita nampak selepas tahun atau 2 tahun daripada kejadian tersebut. Mana yang masih ada modal, mereka boleh teruskan. Tahun kedua, ketiga modal mungkin telah susut dan mungkin perlukan lagi penambahan modal baru. Mana yang boleh sustain, alhamdulillah mereka akan teruskan bayaran dengan yang sama atau lebih. Mana yang tak boleh sustain, mereka akan mungkin bayaran zakat mereka kurang dan mungkin tidak layak
untuk mengeluarkan zakat juga sebab rujuk kepada harta yang mereka ada. Jadi untuk pembayar korporat ni, kami melihat mungkin kemungkinan ada situasi pada tahun ini, even pada tahun lepas, kami melihat berlakunya pengurangan jumlah bayaran daripada pengeluar-pengeluar korporat. Ya. Walaupun pengeluar-pengeluar korporat tu pengeluar zakat yang sama syarikatnya. Syarikat A tahun sebelum tu bayar 1,000, tahun lepas bayar juga. Tapi dia kurang. Dia sama ada kemungkinan bayaran zakat daripada syarikat sama tu kurang ataupun berlaku bilangan yang kurang di pembayar korporat tu sendiri. Sebab mereka tidak layak atau especially yang retail syarikat kecil-kecil ni mungkin ada yang terus tutup. Tapi ada juga yang baru datang. Tapi secara umumnya kami melihat ada kemungkinan penurunan di kategori pembayar korporat ni. Okey, bila kami membangunkan kempen ini kami boleh kategorikan kepada pelbagai tujuan dan objektif. Contoh, ada kempen yang kami sasarkan, kempen ini untuk sekadar awareness, hebahan, maklumat sahaja. Dan di sini antara sasaran dia mungkin bilangan mereka yang menerima maklumat atau dokumen. Seperti di atas social media, kan, kita tengok sejauh mana yang klik tengok item tersebut, sejauh mana yang respon dan sebagainya. Itu untuk kategori kesedaran. Even kalau mengadakan program-program taklimat umum dan sebagainya, kami lihat jumlah peserta. Itu untuk kategori hebahan dan awareness, dan juga boleh dikatakanlah untuk kategori menunjukkan kewujudan Lembaga Zakat Selangor di lokaliti tersebut. Dan ada juga kempen-kempen yang kami melihat kepada kempen outcome dia. Kempen ini tersebut, berapa jumlah pembayar daripada kempen tersebut pun ada. Contoh, kempen kolaborasi dengan Bank A. Kami buat promosi bayar melalui bank yang dilantik ni. Jadi ada sedikit sagu hatilah yang kolaborasi dengan bank atau institusi tersebut. Jadi di sini kami ada ukur berapa jumlah peserta dan berapa jumlah bayaran RM. Memang ada diukur. Dan termasuk kempen-kempen yang lain lah. Jadi dia punya matlamat, sasaran dia berlainan. Sama ada bilangan kehadiran, bilangan penyertaan ataupun jumlah bayaran. Memang ada diadakan ukuran tersebut. Okey, pertama sekali saranan kami kepada pengeluar zakat, yang pertama sekali yang pengeluar zakat sedia ada ya. Kita kalau boleh pertama sekali jangan menangguhkan bayaran-bayaran, menyegerakanlah kalau kita dah tahu jumlah tersebut, tak jangan tunggu hingga hujung tahun. Sebab ramai bila hujung tahun ni, especially yang bayar one off, mereka perlu mengeluarkan sesuatu jumlah yang besar bandingkan kalau kita bayar bulan-bulan. Khususnya kepada yang usahawan lah. Mungkin mereka lihat hujung tahun boleh tutup akaun dan sebagainya, tapi jika anggarannya sama seperti tahun lepas, boleh buat bayaran berkala. Jadi menyegerakan bayaran tanpa tunggu pada hujung tahun. Yang kedua, kami ingin menyarankan semua pengeluar zakat untuk menggunakan one-stop center kami. Ya, kami telah bangunkan mobile apps, kami telah bangunkan platform bayaran atas talian daripada website kami www.zakatselangor.com.my. Boleh menggunakan one-stop center, sangat menjimatkan masa, sangat menjimatkan kos pun, nak bergerak dan sebagainya, bayar tol dan sebagainya. One Stop Center tu sama ada di mobile apps kami, aplikasi Zakat Selangor, boleh membuat taksiran. Ada kalkulator, dia boleh semua One Stop Center buat taksiran, lepas buat taksiran boleh buat bayaran. Terus lepas buat bayaran boleh juga tengok penyata. So tak perlu nanti call hujung tahun nak penyata untuk Lembaga Hasil Dalam Negeri dan sebagainya. Dekat situ buat semua. Di satu tempat
dengan satu peranti boleh buat tengok taksiran semua jenis zakat, dan bila taksiran semua jenis zakat tu kita buatlah semua taksiran jenis zakat. Jadi mungkin matlamat kita tahun pertama menunaikan zakat. Matlamat kita tahun kedua menyempurnakan zakat. Kan, contoh sekarang ni, sebelum ni kita bayar zakat potongan gaji je. Kan, tapi mungkin macam tuan sendiri sebelum ni bayar potongan gaji. Itu pun company potongkan secara mandatory. Mungkin dalam harta tuan ada zakat simpanan 80,000 contoh, kalau baru keluar EPF dan sebagainya kan. Dan mungkin ada emas 2 kilo, kita tak tahu. So sempurnakan. So first year kalau kita baru mula, mungkin kita boleh buat tunaikan zakat. Tahun kedua sempurnakan zakat. Ya, kita ada berbagai jenis zakat, mana yang layak dan patut kita masukkanlah dalam fil taksiran tersebut. Jadi akan keluar satu biji di bawah. So jadi dengan hanya mudah dengan download secara percuma mobile apps kami Zakat Selangor, dan boleh buat taksiran, lepas tu boleh buat bayaran. Kalau dapat jumlah tersebut, kalau tak bersedia bayar semua, bayarlah bulan-bulan jumlah tersebut. Boleh buat bayaran, lepas buat bayaran, boleh buat semakkan penyata. Penyata ni kadang-kadang potongan gaji pun kita nak semak, betul ke company kita bayar banyak dan sebagainya, boleh semak dalam situ. Bukan untuk tahun tersebut, tahun-tahun sebelumnya pun boleh jika buat bayaran di Lembaga Zakat Selangor. Ya, jadi itu untuk pengeluaran zakat, dan bagi pengeluaran zakat juga pada semua ya, boleh bantu kami juga untuk menyalurkan maklumat-maklumat jika tahu atau jika berdepan dengan asnaf yang mereka jumpa, mereka kenali. Jadi bolehlah salurkan maklumat-maklumat tersebut pada kami untuk kami membantu. Jadi kepada semua yang mendengar, kami menyarankan bukan hanya buat bayaran, tapi boleh membantu untuk kami menjejak asnaf sekali.